Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. So, hari ini saya akan ajar macam mana cara kita nak menyelesaikan soalan yang berkaitan dengan nisbah trigonometri. Okey, kita tengok soalan pada kertas ni. Okey, soalannya hitung nilai X. Okey, diberi cos data sama dengan 3/7. Okey, kita apa-apa pun kita tulis dulu yang saya dah ajar sebelum ni. Okey. Saya tak handsome. Kucing saya handsome tapi tak seberapa. Okey, S ni mewakili sin, K mewakili cos dan T mewakili tangent. Okey, so kita tengok maklumat yang diberi. Cos data sama dengan 3/7. Kita tengok cos, kita refer pada K lah. K, KSH bermakna K S H sebelah hypotenuse. Okey, sekarang selepas kita tengok pada nisbah trigonometri ni, kita tengok pula pada segitiga ni. Okey. Okey, ini 90 darjah bermakna ini adalah hypotenuse. Ini sudut rujukan bermakna ini adalah sudut tentang. Manakala sudut ni ini adalah sisi sebelah. Okey, so kita masukkan nilai nisbah ke dalam segitiga. Okey, 3 terletak pada sisi bersebelahan. Jadi, kita masukkan 3 ni ke dalam sisi bersebelahan. Ingat yang saya pesan, masukkan, kita bulatkan supaya kita boleh bezakan yang mana nisbah, yang mana nilai sebenar. Okey, 7 masukkan ke dalam hypotenuse. 7 bulatkan. Okey, kemudian kita tengok. Okey, 7 nak ke 14, kita darab 2 kan? 7 darab 2, 14. Bermakna, kalau kita nak tahu nilai X, kita kena darabkan nisbah ni dengan 2. So, darab 2 lah. Bermakna, X sama dengan 3 darab 2. 3 darab 2 sama dengan 6 cm. So, nilai X ni adalah 6 cm. Okey, kita tengok soalan yang kedua. Tangent data sama dengan 8/5. Okey, kalau tangent kita tengok yang mana? Yang pertama, yang kedua atau yang ketiga? Okey, kita tengok yang ketiga sebab T. TTS. T tentang sebelah. Kemudian kita tengok maklumat daripada segitiga. Okey, ini sudut 90 darjah bermakna ini adalah sisi hypotenuse. Ini sudut rujukan bermakna ini adalah sisi bertentangan dan ini sisi bersebelahan. Okey, masukkan maklumat yang diberi. 8 dekat T. So, 8 bulatkan. 5 dekat sebelah. 5 bulatkan. Okey, kalau kita nak ambil daripada sini, terus tak boleh sebab P ni nilai kita tak tahu kan? Okey, so, ni X. Unknown lah kan? So, 8 darab 2 dapat 16. Bermakna, 5 pun kena darab dengan 2 untuk kita dapatkan nilai X. So, X sama dengan 5 darab 2. So, X sama dengan 10 cm. Okey, next soalan. Kita tengok sin data sama dengan 4/9. Okey, kalau sin bermakna kita ambil yang pertama. STH. Sin data sama dengan 4 ni T tentang 9 ni adalah hypotenuse. Kemudian kita tengok pada segitiga. Ini sudut 90 darjah. Bermakna ini adalah hypotenuse. Ini adalah sudut rujukan. Bermakna ini adalah sisi bertentangan. Manakala ini adalah sisi sebelah. Kemudian, macam biasa, kita masukkan nisbah ke dalam segitiga. Okey. 4 berada di sisi tentang. Masukkan dekat sisi bertentangan. 4. Bulatkan. Okey. 9 berada di sisi hypotenuse. So, masukkan 9, bulatkan. Okey, maklumat yang dua-dua ada, 9 dengan 27. Bermakna, 9 nak darab berapa dapat 27? 9 darab 3. Okey, 9 darab 3 dapat 27. Bermakna kita nak dapatkan X, kita pun kena darabkan. Okey, kita nak dapatkan X, kita pun kena darabkan 3. So, 4 darab 3, 12.
Okey, kita pergi kepada soalan yang seterusnya. Okey, dalam rajah di bawah, cari nilai sin data. Okey, macam biasa kita tulis dulu maklumat pengetahuan yang kita tahu kan? Okey, macam biasa kita tulis dahulu sifir yang kita tahu. STH, saya tak handsome, kucing saya handsome tapi tak seberapa. Okey, ni untuk sin, ini untuk cos, ini untuk tangent. Okey, so kalau untuk sin, kita kena guna yang mana? Yang pertama, kedua atau ketiga? Yes, yang pertama. Okey, so kalau kita nak dapatkan sin data, kita kena ada sisi bertentangan dan hipotenus. Jadi kita cek dekat segitiga kita. Okey, maklumat dekat segitiga kita. Adakah cukup untuk dapatkan sin data T per H? Okey, kita tengok ini adalah 90 darjah. Bermakna ini adalah hipotenus. Ini sudut rujukan. So, ini adalah sisi bertentangan. Manakala ini adalah sisi bersebelahan. Okey, kalau kita tengok maklumat cari T. T tak ada. Tak cukup. Hipotenus ada. Okey. So, oleh kerana ada maklumat yang tak cukup iaitu T, okey, kita kena cari T ni apa? X lah. Okey, macam mana nak cari T? Kita boleh cari T dengan menggunakan teorem Pythagoras. Okey, so kita cari X sama dengan, okey, sebab ada hipotenus, kita tolak lah. 17 kuasa 2 tolak 15 kuasa 2. Kita punca kuasakan. Okey. Masukkan dalam kalkulator. Okey, masukkan dalam kalkulator. 17 square tolak 15 square. Okey, punca kuasa 64 sama dengan 8 lah. Okey, shape. Okey, 8. So, bermakna X ni adalah 8. Okey. So, oleh kerana maklumat kita dah cukup, kita dah ada T. Kita masukkan nilai T 8. Kita masukkan nilai H, hipotenus 17. So, sin data sama dengan 8 per 17. Okey, so inilah jawapannya. Okay, kita pergi kepada soalan yang seterusnya. Hitung nilai cos data. Okey. Saya tak handsome, kucing saya handsome tapi tak seberapa. Okey, hitung nilai cos data. Jadi kita nak guna yang mana? Yang pertama, kedua atau ketiga? Okey, K kita guna yang kedua. Okey, kita guna yang kedua. Kalau kita nak cari cos data, kita kena ada sisi bersebelahan dan sisi hipotenus. Okey, jadi kita cek dekat segitiga bersudut tegak kita, adakah maklumat kita cukup untuk terus dapatkan jawapan? Okey, ini bertentangan dengan 90 darjah. Bertentangan dia adalah sisi hipotenus. Ini sudut rujukan yang bertentangan dengan sisi bertentangan. Okey, yang ini adalah sisi bersebelahan. Okey, jadi kalau dia nak S dan H. Okey, S ada, H pun ada. Jadi, terus masukkan. Cos data sama dengan S10, H14. Okey, S10, H14. Jadi, kita tekan kalkulator. Okey, jadi kita tekan kalkulator 10 per 14. 5 per 7. Okey, so 5 per 7. Okey. Okey, kita pergi kepada soalan yang seterusnya. Macam biasa, kita terus tulis. Okey, tengok maklumat yang diberi. Dalam rajah di bawah, sin X sama dengan 3 per 5. Cari cos Y. Okey, so kita tengok maklumat yang diberi, sin X. Sin X bermakna kita tengok yang pertama. Okey, STH. STH. Okey, so kita teruslah tengok dekat sini. Dia kata sin X. Bermakna kita tengok dekat segitiga yang sudutnya X. Jadi ini adalah sudut rujukan kita. So, kita boleh terus cari. Ini adalah hipotenus. Okey, untuk X. Ini adalah
sisi bertentangan untuk X. Okey, manakala ini adalah sisi bersebelahan untuk X. Okey. Kenapa saya buat X kat sini? Supaya rujukan. Sebab kita ada dua sudut. Kita ada X, kita ada Y. Jadi, lebih mudah untuk kita rujuk. Kalau tak buat X ni boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Okey. So, kita masukkanlah maklumat yang dibagi. Untuk X ni, tentang 3 bulatkan. Hypotenuse 5. Okey. So, yang ada dua-dua nisbah dan nilai sebenar dekat sisi yang ini. So, 3 darab berapa dapat 9? 3 darab 3. So, 3 darab 3 sama dengan 9. Bermakna nak cari hypotenuse pula, kita kena darab juga dengan 3. So, 5 darab 3, 15. Okey, jadi sekarang ini maklumat yang kita dah dapat daripada yang dia bagi. Okey, so kita tengok. Dia nak jawapan. Soalannya dia nak cos Y. Ini baru maklumat yang kita dah dapat. Okey, sekarang dia nak cos Y. Kalau nak cos Y, kita kena guna yang kedua sebab K. Okey, kalau kita nak cos Y sama dengan S per H. Okey, so kita tengok. Kita tengok dulu, ini adalah Y. Ini adalah sudut rujukan untuk Y. Jadi, kita refer yang ini. So, 90 darjah, ini adalah hypotenuse. Yang ini, sisi Y. So, ini adalah sisi bertentangan untuk Y. Dan ini adalah sisi sebelah untuk Y. Jadi, maksudnya, sisi sebelah X sama dengan sisi sebelah Y, kan? Okey, so sekarang, kita tengok maklumat yang ada. Okey. Kalau kita nak cari cos Y, kita kena ada nilai S dan H. Sekarang H tak ada, S pun tak ada. Kita boleh cari nilai S untuk Y, nilai sebelah untuk Y, menggunakan segitiga bersudut X ni. Okey, sebabnya, kalau saya keluarkan, ni X punya kan? Ni X. Yang ini 15. Ini 9. Sekarang untuk nak cari yang sebelah ni, kita boleh gunakan teorem Pythagoras. Untuk cari ni katakanlah Sx ni kan. Sx sama dengan 15 square tolak 9 square. Sisi bersebelahan untuk X sama dengan 15 kuasa 2 tolak 9 kuasa 2. So, 15 kuasa 2 tolak 9 kuasa 2 sama dengan 144. Kita punca kuasakan, kita dapat 12. Bermakna nilai kat sini adalah 12. Automatik untuk nilai Y ni, kalau saya lukis untuk Y. Ini dia kata ini 5. Ini automatik terus. Kita tahu ini adalah 12. Jadi, kita nak tahu hypotenuse pula. So, hypotenuse kita nak tahu ini. Hypotenuse untuk Y. Kena guna teorem Pythagoras lah. Oleh kerana kita nak cari hypotenuse, kita kena tambah. 12 square tambah 5 kuasa 2. 12 kuasa 2 tambah 5 kuasa 2. Sebab kita nak cari hypotenuse. Bila nak cari hypotenuse, kita kena tambah. Tapi kalau nak cari selain daripada hypotenuse, kita tolak. Okey? So, kita kira lah. 12 square tambah 5 square. Sama dengan punca kuasa 169. Okey, kita dapat. Punca kuasakan kita dapat 13. So, hypotenuse ni kita dapat 13. Okey, jadi dah cukup maklumat. Kita masukkan dalam jawapan. Cos Y sama dengan S12. Hypotenuse 13. Okey. So, inilah jawapan kita. Okey, itu saja untuk hari ini. Semoga semua faham dan boleh buat latihan dengan baik. Okey. So, terima kasih.